Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah Aisyah binti Azman, nombor matrik 1222480 bersama kumpulan saya iaitu kumpulan 10 akan membentangkan tugasan penghayatan etika dan peradaban kod UTC 1012 di bawah tajuk Krisis Kekeluargaan dan Tingkah Laku Moral dalam Era Modernisasi. Krisis keluarga adalah suatu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan tidak stabil, tidak terarah dan dianggap membahayakan kerana dapat membawa perubahan negatif pada struktur dan fungsi keluarga. Krisis rumah tangga adalah sesuatu perkara yang sering melanda dalam kehidupan berumah tangga. Oleh itu, sekiranya tidak diselesaikan segera, ia boleh menjejaskan kehidupan berumah tangga, bahkan akan mengakibatkan porak-poranda dan penceraian, dan boleh secara tiba-tiba menyebabkan sesuatu kejadian. Keadaan yang lazimnya mendatangkan kesemburuan. Krisis juga merujuk kepada akhlak iaitu moral, kemerosotan iaitu kerosakan, budi pekerti yang sudah mencapai peringkat yang membimbangkan. Ia juga boleh membawa pengertian perselisihan faham. Rumah tangga merujuk kepada perihal rumah dan kehidupan dalam rumah. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti kefahaman masyarakat tentang kepentingan institusi kekeluargaan. Kedua, mengenal pasti dan memahami faktor-faktor permasalahan utama mengenai krisis kekeluargaan dalam masyarakat kini. Dan ketiga, menganalisis tingkah laku moral yang memberi impak terhadap institusi kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Nadirah binti Azman dengan nombor matrik 1223210. Seterusnya ialah persoalan kajian. Setiap individu pasti menginginkan kehidupan berkeluarga yang bahagia tanpa ada sebarang kesulitan atau konflik berlaku antara ahli keluarga. Namun begitu, setiap manusia tidak akan pernah lari daripada melakukan kesilapan kerana setiap individu mempunyai visi, persepsi dan keegoannya berbeza dalam sesuatu hal. Secara tidak langsung, konflik yang timbul dalam permasalahan keluarga akan mempengaruhi kepada tingkah laku moral seseorang individu. Di sini kita akan dapat lihat melalui kajian ini akan timbul beberapa persoalan, iaitu sejauh manakah krisis kekeluargaan boleh menjejaskan tingkah laku moral dan kepribadian seseorang, dan adakah masyarakat sudah cukup bersedia untuk mengharungi cabaran yang mendatang surutan daripada krisis kekeluargaan yang semakin hangat diperkatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raidani bin Azauddin, nombor matrik 1222505. Okey, seterusnya bagi metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan salah satu kajian penyelidikan yang digunakan sebagai kajian. Dua kaedah yang terdapat dalam kaedah metodologi kajian ini merupakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Oleh itu, pengkaji telah memilih kaedah kualitatif sebagai kaedah kajian. Terdapat dua metodologi kajian yang telah digunakan oleh pengkaji. Yang pertama, penyelidikan perpustakaan, iaitu menggunakan bahan perpustakaan seperti buku, jurnal, artikel kamus dewan sebagai bahan kajian. Yang kedua, melayari internet. Pengkaji juga telah menggunakan laman sesawang untuk mendapatkan maklumat. Contohnya, kajian lepas, jurnal, artikel hasil pautan akademia dan jurnal yang berkaitan. Bagi lokasi kajian pula, pengkaji telah memilih Malaysia sebagai lokasi kajian, yakni negara Malaysia. Pengkaji telah memilih Malaysia sebagai lokasi kajian kerana krisis kekeluargaan dalam masyarakat Malaysia semakin meningkat saban tahun pada zaman moden ini. Ini bersesuaian dengan tajuk yang dikaji oleh pengkaji berkaitan dengan krisis kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurafika binti Azwan, nombor matrik 122484, ingin membentangkan tajuk bahagian saya. Terdapat beberapa aspek yang boleh dijelaskan dalam bahagian skop kajian. Skop yang pertama adalah kawasan kajian
iaitu geographical. Kajian ini berfokuskan kepada penduduk tempatan masyarakat Malaysia, terutamanya yang sudah mendirikan rumah tangga. Institusi kekeluargaan tersebut terdiri daripada pelbagai jenis sifat dan latar belakang yang berlainan, sama ada baik ataupun buruk. Sebagai contoh, sifat panas baran dalam diri seseorang dapat meruntuhkan rumah tangga yang aman damai. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan isu yang akan dikaji, iaitu krisis kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Dari segi penlibatan kependudukan masyarakat Malaysia pula, ia akan melibatkan rakyat yang menjerumus kepada peringkat umur 18 tahun hingga 50 tahun. Kebanyakannya berperingkat umur 18 tahun hingga 29 tahun yang terdiri daripada pelajar-pelajar dan golongan muda yang berkejaya. Golongan yang terdiri daripada peringkat umur 30 hingga 39 tahun pula, kebanyakannya ialah masyarakat yang telah berjaya membina masjid dan memiliki beberapa orang anak. Seterusnya, golongan yang berumur 40 hingga 50 tahun pula terdiri daripada golongan tua yang memiliki beberapa orang cucu. Berdasarkan kajian literatur yang telah saya dapatkan, menurut Tunku Azizah, Raja Permaisuri Agong telah bertitah dalam persidangan Maya Institut Keluarga Antarabangsa Doha DIFI 2021 dengan ucapannya bahawa institusi kekeluargaan yang stabil merupakan komponen utama dalam pembangunan peradaban dan unit keluarga memainkan peranan yang cukup penting kerana mereka akan mencorakkan masa depan sesebuah negara. Baginda juga bertitah bahawa keruntuhan institusi kekeluargaan akan membawa impak yang negatif terhadap tingkah laku moral anak-anak dan baginda telah menekankan hal ini dengan berpesan kepada semua masyarakat agar melakukan transformasi dalam pemikiran dan mentaliti bagi mengatasi setiap masalah yang dihadapi oleh setiap ahli keluarga. Hal ini turut disokong oleh Datuk Muhammad Zaki Harun selaku pemangku Ketua Polis Kelantan dengan kenyataannya bahawa keluarga yang harmoni dapat melahirkan anak yang baik tingkah lakunya. Seperti yang telah sedia maklum, konflik rumah tangga merupakan salah satu punca berlakunya krisis kekeluargaan. Menurut Dr. Nurhalina Bahar, anak-anak merupakan individu yang paling terkesan dalam isu ini. Pertelingkahan atau pertengkaran rumah tangga boleh mendatangkan impak yang positif kepada pasangan suami isteri dalam mewujudkan persefahaman, namun kekerapan konflik rumah tangga yang keterlaluan boleh memberi kesan yang sangat negatif terhadap sesama pasangan dan juga tumbesaran anak-anak. Hal ini kerana ia akan menjadi titik permulaan kepada gangguan psikologi anak-anak yang mana juga boleh mendorong anak-anak melibatkan diri mereka dalam gejala sosial. Selain itu juga, kes perceraian di Malaysia telah mencatatkan peningkatan yang amat luar biasa ketika satu dunia dilanda wabak COVID-19. Menurut laporan UM Online, Faizah Nayan selaku pegawai psikologi kanan pusat kaunseling, konflik rumah tangga yang berpunca daripada masalah kewangan boleh menyebabkan berlakunya perceraian. Susulan dari fenomena COVID-19 yang melanda negara, sebilangan besar masyarakat Malaysia yang berstatus bujang maupun yang sudah berkahwin terkesan kerana hilang punca pendapatan akibat diberhentikan kerja. Rentetan dari masalah ini menyebabkan konflik keluarga yang tiada kesudahan sehingga menjejaskan kesejahteraan psikologi individu yang terlibat. Akhirnya membawa kepada keruntuhan institusi keluargaan, iaitu perceraian. Sini kita dapat simpulkan bahawa isu kekeluargaan saling berkait rapat dengan tingkah laku moral yang sering bermain dalam kalangan masyarakat Malaysia kini. Semua lapisan masyarakat mempunyai tanggungjawab tersendiri yang perlu dipikul dalam memelihara kestabilan institusi kekeluargaan, tidak kira kepada mereka yang telah mendirikan rumah tangga ataupun tidak. Sehubungan dengan itu, bagi mencapai objektif kajian, ibu bapa perlu menitik beratkan hal ini dalam pendidikan awal anak-anak tentang fungsi dan kepentingan institusi kekeluargaan dengan menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak mereka. Hubungan yang baik terjalin antara ibu bapa dan anak-anak memainkan peranan penting dalam mengukuhkan institusi kekeluargaan. Hal ini kerana institusi kekeluargaan yang stabil dan harmoni mampu mendorong kepada tumbesaran anak-anak yang lebih produktif dan turut menyumbang kepada pembentukan peradaban masyarakat yang cemerlang.
Seterusnya, kita akan masuk pula kepada analisis dapatan kajian. Sebelum kita menghuraikan lebih lagi analisis dapatan kajian, izinkan saya perkenalkan diri dahulu. Nama diberi Imran Naufal bin Kamaruzaman dan nombor matrik saya ialah 12224999. Sebab analisis dapatan kajian ni kita terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu latar belakang kajian, faktor dan cara kita menyelesaikan masalah. Kajian kumpulan 10 ini tentang krisis kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Maka apa itu keluarga? Maksud keluarga, definisi keluarga adalah salah satu kumpulan atau sekumpulan manusia yang tinggal bersama dalam sesebuah masyarakat dan kebiasaannya ada hubungan darah ataupun hubungan perkahwinan. Dan apa itu tingkah laku moral? Tingkah laku yang digunakan untuk setiap individu bersosial dengan betul sesama manusia, dan tingkah laku moral ini seringkali dikaitkan dengan perkara yang baik dan buruk. Seterusnya, kita akan masuk kepada pula apa itu krisis kekeluargaan. Krisis kekeluargaan yang sering kali kita dengar pada kali ini, pada masa ini, pada era globalisasi ataupun era modernisasi, membawa maksud kepada kehidupan keluarga yang tidak teratur dan terombang-ambing. Dan apakah faktor utama dalam kajian kali ini? Faktor utama adalah tekanan kehidupan di mana kurangnya interaksi antara satu sama lain. Dan cara kita menyelesaikan masalah bagi krisis kekeluargaan ini adalah, yang pertama, kita musyawarah diskusi, iaitu di mana kita berkomunikasi dan kita membuatkan perbincangan dalam. Yang kedua, kita belajar mengawal emosi dan tekanan, di mana kita perlulah berfikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata ataupun bertindak, kerana ibarat patah mengatakan, kerana mulut badan binasa. Dan akhir sekali, kita perlulah meluangkan masa bersama keluarga yang tercinta, seperti menonton televisyen, supaya kita ada rasa serasi antara satu sama lain. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhannya, isu mengenai krisis kekeluargaan dalam rumah tangga dipandang serius oleh masyarakat Malaysia. Hal ini kerana peratusan kes perceraian di Mahkamah Syariah semakin tinggi pada setiap hari. Mereka juga memandang remeh tentang perceraian yang berlaku tanpa memikirkan kepentingan kepada anak-anak pada masa akan datang. Kajian ini jelas menerangkan tentang punca-punca dan cara untuk mengatasinya berdasarkan perspektif syariah dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam. Oleh itu, ianya juga dapat membantu suami dan isteri yang sering mempunyai masalah dalam rumah tangga bagi menyelesaikannya secara baik tanpa melibatkan sebarang pergaduhan serta penceraian. Walau bagaimanapun, hasil dapatan kajian ini menunjukkan kekurangan didikan agama boleh meruntuhkan sesebuah institusi kekeluargaan. Agama merupakan tunjang yang menjadi kejayaan untuk sesebuah keluarga. Keseimbangan dalam pekerjaan dan keluarga harus diberikan perhatian kerana ia memberi kesan terhadap corak hidup dan masa depan keluarga tersebut. Jelaslah bahawa keluarga bahagia penjana produktiviti negara dapat menjadikan sebuah keluarga tersebut yang bahagia dan aman damai akan terus maju dan bagi membangunkan sebuah negara Malaysia. Terima kasih.